Salam sejahtera. Baiklah murid-murid, pada sesi pembelajaran kita kali ini kita akan masuk unit 32, yaitu berjiwa usahawan. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, cikgu mahu kamu sediakan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat apa-apa isi penting semasa sesi pembelajaran kita. Pada topik kali ini, cikgu akan mengajar kamu keseluruhan unit-unit daripada muka surat 167 sehingga muka surat 170. Diharap kamu bersedia. Sebelum itu, kita lihat dahulu standard pembelajaran kita pada kali ini. Pada sesi pembelajaran kali ini, kamu haruslah bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Yang kedua, 2.6.1, kita akan membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu. Yang ketiga, 3.4.2, menulis pelbagai teks prosa dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imla. Dan yang terakhir, 4.2.2, mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea bahasa badan yang kreatif. Baiklah, kita akan mulakan pada topik yang pertama, yaitu potret kejayaan. Jadi cikgu mahu kamu semua buka buku teks muka surat 167 dan kita akan bersama-sama melihat tentang topik ini ya. Oke, kita lihat pada buku teks. Kita tengok yang paling bawah. Murid bercerita berdasarkan gambar dengan sebutan dengan intonasi yang betul. Murid mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah. Jadi di sini kamu dikehendaki untuk mengembangkan isi dan idea yang ada pada setiap gambar. Lihat pada bentuk bibir yang ada pada gambar itu. Jadi kamu perlu huraikan sendiri isi yang boleh kamu ambil daripada gambar tersebut. Jadi untuk menguraikan isi itu, kita haruslah menyediakan soalan seperti fikir apakah, siapakah, bagaimanakah, bilakah, dan dimanakah untuk kita mengembangkan idea itu. Jadi di sini cikgu akan bantu kamu untuk mengembangkan idea. Lihat gambar pertama. Kita perhatikan situasi yang ada dalam gambar itu. Kita tengok lokasi di manakah tempat Encik Hadi, iaitu sebagai istilah, mengusahakan perniagaannya. Jadi kita tengok sepupu Islah Encik Hadi mengusahakan perniagaan melukis potret. Perniagaan beliau dijalankan secara kecil-kecilan. Jadi di sini cikgu mengembangkan idea menggunakan kawasan yang ada di sini dengan menggunakan persoalan di manakah. Jadi cikgu sambung, beliau berniaga di kawasan pejalan kaki di pusat bandar. Ataupun kamu boleh menggunakan istilah masa. Beliau berniaga setiap hari dari jam 8 pagi sehingga 5 petang. Oke, kita sambung kepada gambar yang kedua. Dengan berbekalkan bakat dan kesungguhan, perniagaan beliau semakin maju. Beliau membuka sebuah studio mini.
Kita tengok apakah perkembangan isi yang sesuai untuk disambung pada gambar ini. Jadi cikgu menggunakan persoalan siapakah. Studio beliau kerap dikunjungi oleh pelanggan kerana hasil lukisannya berkualiti. Ataupun selain itu, harga yang ditawarkan untuk setiap lukisan juga berpatutan, menyebabkan ramai pelanggan mengunjungi studio beliau. Cikgu harap kamu boleh faham setakat ini ya. Seterusnya kita tengok gambar yang ketiga. Encik Hadi mengorak langkah. Beliau mempelbagaikan produk perniagaannya. Jadi apabila kita mengembangkan di sini, kita tengok di dalam gambar ini ada komik, ada gambar potret, dan juga papan tanda. Jadi kita gunakan bahan-bahan ini untuk dijadikan isi. Kita tengok isinya. Beliau menghasilkan pelbagai jenis komik cerita, potret keluarga, dan alam sekitar. Selain itu, beliau juga turut menghasilkan papan tanda dan tag nama untuk dijual. Kita tengok gambar yang terakhir pula. Bibir tempat kosong. Kejayaan demi kejayaan berjaya dicapai. Bermula sebagai pelukis potret, kini Encik Hadi bergelar usahawan kreatif yang berjaya. Jadi pada bahagian ini kita letak seperti ini ya. Berkat kesabaran dan usaha tanpa jemu, akhirnya Encik Hadi berjaya melebarkan kerjayanya dengan menubuhkan Wisma Hadi. Jadi cikgu ambil daripada gambar ini, iaitu Wisma Hadi. Itu berjaya ditubuhkan oleh Encik Hadi dengan meletakkan namanya di sini. Seterusnya kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu pengusaha rojak istimewa. Dan di sini kita lihat ya, pengusaha rojak istimewa. Kita tengok petikan ini dahulu. Rojak buah satu, kuah lebih ya, pinta ayah Murali sebaik melabuhkan punggungnya di kerusi restoran. Aku dan ibu pun turut membuat pesanan yang sama. Pesanan kami segera dicatat oleh pelayan restoran rojak istimewa. Restoran rojak istimewa memang cukup terkenal. Restoran ini menyajikan pelbagai jenis rojak seperti rojak buah, rojak ayam, dan rojak sotong. Keenakan dan keaslian rasa rojak di restoran ini menjadi buah mulut orang. Tidak hairanlah, restoran ini dipenuhi pelanggan setiap hari. Pemilik restoran ini bernama Encik Selamat. Beliau merupakan usahawan yang sangat berjaya. Beliau mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang amat aku kagumi. Daripada cerita yang kudengar, dahulunya perniagaan Encik Selamat kecil sahaja. Kini perniagaannya telah berkembang ke seluruh negara dan beliau bergelar jutawan. Sebelum berjaya, Encik Selamat pernah mengharungi kesukaran. Namun begitu, berbekalkan usaha dan sikapnya yang tidak mudah putus asa, akhirnya beliau berjaya. Silalah jamu selera, kata pelayan itu. Tatkala melihat rojak di depan mata, seleraku terus tergoda. Aku menyuap sesudu rojak ke mulut. Wah, sedapnya! Sambil menikmati keenakan rojak itu, timbul persoalan dalam kotak pikiranku. Apakah rahsia untuk menjadi jutawan?
daripada petikan ini tadi cerita tentang pengusaha rojak istimewa. Kita lihat isi-isi yang ada dalam petikan ini. Oke, kita tengok yang pertama, melabuhkan punggungnya. Maksudnya di situ Ayah Murali sedang duduk. Itu maksudnya ya. Seterusnya perkataan yang mungkin kamu tidak berapa faham seperti menyajikan ialah menghidangkan. Oke, seterusnya mengharungi kesukaran. Kesukaran itu maksudnya kesusahan. Oke, cikgu rasa itu saja. Dan kita lihat persoalan yang terakhir. Apakah rahsia untuk menjadi jutawan? Jika kita lihat kepada petikan ini, rahsia untuk menjadi jutawan ada di sini, yaitu usaha dan sikapnya yang tidak mudah berputus asa. Akhirnya beliau berjaya. Oke. Kalau pada pendapat lain, usaha tanpa jemu juga boleh menjadi faktor untuk kita menjadi jutawan. Oke, kita lihat pula gurindam di dalam petak berwarna kuning ini. Kalau kita mahu berjaya, perlulah kita tingkatkan upaya. Kalau cepat berputus asa, nescaya kita gagal sentiasa. Kalau diri tidak tabah, rezeki pasti sukar bertambah. Kalau sudah bergelar jutawan, hendaklah kita bersikap dermawan. Jadi kita lihat satu persatu maksudnya. Kalau kita mahu berjaya, perlulah kita tingkatkan upaya. Maksudnya kita perlu berusaha sungguh-sungguh jika kita mahu berjaya. Yang kedua, kalau cepat berputus asa, niscaya kita gagal sentiasa. Jika kita melakukan suatu perkara dan kita berhenti setengah jalan sahaja, maka kita tidak akan berjaya. Itulah maksudnya. Yang ketiga, kalau diri tidak tabah, rezeki pasti sukar bertambah. Maksudnya kalau kita tidak tahan mengharungi cabaran, jadi kita akan sukar untuk berjaya, ataupun kita akan sukar untuk mendapat ganjaran. Yang terakhir, kalau sudah bergelar jutawan, hendaklah kita bersikap dermawan. Maksudnya kita hendaklah menjadi seorang yang sentiasa bersedekah jika kita sudah mempunyai banyak uang. Baiklah, itu saja untuk topik ini. Kita pergi kepada topik seterusnya, yaitu tajuk seterusnya memanfaatkan kuasa iklan. Oke. Iklan itu yang kita tahu, kita baca di sini. Untuk tahu apakah itu iklan. Tahukah kamu tentang iklan? Iklan merupakan satu cara untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada orang ramai. Bagi para usahawan, mereka perlu memanfaatkan kuasa iklan untuk mempromosikan produk mereka. Mereka boleh mengiklankan produk mereka dalam pelbagai medium seperti media cetak, media elektronik, media sosial, dan sebagainya. Jadi boleh diuraikan seperti iklan ini adalah satu medium bagi peniaga untuk mempromosikan apakah yang mereka ingin jual. Jadi kita boleh lihat pada televisyen ataupun dengar di radio. Kita selalu tengok pelbagai iklan kan, contoh iklan makanan, contohnya iklan KFC, iklan Donald. Kalau contoh barangan, iklan sabun pencuci,
iklan telefon bimbit, telefon pintar baru yang selalu keluar. Oke, seterusnya kita tengok kepada yang di dalam bulatan ini. Kita tengok media elektronik. Radio dan televisyen merupakan media elektronik yang sering digunakan untuk tujuan pengiklanan. Biasanya, iklan yang dihasilkan menerusi medium ini sangat menarik dan kreatif. Image dan audio ditampilkan untuk menyerlahkan kelebihan produk yang diiklankan. Jadi kita lihat pada televisyen, jika ada keluar iklan baru, contohnya iklan telefon bimbit baru, kita akan rasa teruja dan ingin membelinya. Kalau di radio pula, lebih menggunakan efek bunyi untuk menarik perhatian pendengar. Begitulah cara peniaga menyerlahkan kelebihan produk mereka. Seterusnya, media cetak. Iklan juga dapat disampaikan menerusi bahan bercetak seperti surat kabar, majalah, poster, dan brosur. Kos periklanan menerusi media ini lebih murah. Media cetak ni biasanya kita tengok dalam majalah-majalah. Dalam majalah itu kita boleh tengok contoh jika mereka ingin mengeluarkan telefon pintar baru, mereka akan tulis spesifikasi telefon baru itu, apakah kelebihannya di dalam majalah tersebut. Jadi pengguna yang membeli majalah itu, dia melihat iklan tersebut akan rasa teruja dan ingin membelinya. Manakala kita tengok contoh seterusnya, media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram turut digunakan untuk tujuan pengiklanan. Menerusi medium ini, iklan dapat dihebahkan kepada orang ramai dengan mudah dan pantas. Kini, pengiklanan menerusi media sosial semakin popular. Setiap hari kita melihat telefon bimbit dengan membuka laman sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Jadi apabila kita tengok-tengok di dalam media sosial tersebut, kita selalu tengok iklan-iklan yang muncul, terutamanya daripada Shopee, kadang-kadang Lazada juga keluar dengan harga-harga yang berpatutan, kan? Jadi itu adalah contoh media sosial yang menarik perhatian pengguna untuk membeli barang-barang yang ada di sana. Seterusnya, papan iklan. Papan iklan biasanya dipasang di tempat yang strategik, contohnya di tepi lebuh raya. Para pengiklan akan menggunakan gambar dan slogan yang kreatif. Slogan seperti pilihan pembeli bijak, kepuasan anda, keutamaan kami, dan hebat dan jimat adalah antara slogan yang mampu menarik perhatian pembeli. Jadi apabila kita dalam perjalanan pergi ke pasar, kita tengok selalunya ada papan tanda di tepi jalan raya, ya. Macam-macam papan tanda yang mudah untuk dilihat. Jadi setelah kita bincangkan tentang iklan, memanfaatkan kuasa iklan ini, apa yang perlu difokuskan di sini adalah tentang kata hubung. Oke kelas, yaitu kata hubung. Kalau kamu masih ingat kata hubung, oke. Mari kita tengok dahulu dan kita ulang kaji, ya. Oke, tentang kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata, ayat dengan ayat. Jadi secara ringkasnya kata hubung terbahagi kepada 3 bahagian, yaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, dan kata hubung berpasangan. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut. Jadi kita lihat di sini contoh kata hubung yang biasa kita lihatlah. Oke, pada peringkat kamu hanya perlu tahu ini, ya. Lihat secara ringkas, yaitu agar, apabila, atau, bahwa, dan hingga, jika, jikalau, kecuali, kerana, lalu, manakala,
sambil, serta, semenjak, sementara, sungguh pun, supaya, walaupun, dan tetapi. Oke, manakala bagi contoh ayat, cikgu harap kamu boleh baca sendiri ya, dan coba pahami. Jadi kita kembali kepada muka surat 169 tadi. Jadi di sini kamu dikehendaki untuk mencari kata-kata hubung yang ada di dalam petikan ini. Coba kamu lihat dahulu dan perhatikan kata hubung yang ada di dalam ini sebelum cikgu tunjukkan di manakah terletaknya kata hubung di dalam petikan ini. Satu contoh cikgu bagi yang ada di sini adalah untuk. Baiklah, cikgu akan tunjukkan kata-kata hubung yang ada di dalam petikan ini. Oke, mari kita lihat ya. Oke, di sini kita boleh lihat bahwa terdapat kata hubung untuk, atau, untuk lagi, dan, untuk, dan, untuk, dan, untuk, dan. Jadi ini adalah kata hubung yang ada dalam petikan ini, yang banyak digunakan lah. Oke, untuk topik ini itu sahaja. Baiklah, kita pergi kepada topik seterusnya, yaitu ke surat 170, yaitu warung bas. Pada topik kali ini, sama juga kamu dikehendaki untuk mengembangkan isi berdasarkan gambar yang ada pada petikan ini. Jadi untuk mengembangkan isi itu, kita perlu sentiasa menggunakan persoalan, yaitu apakah, siapakah, di manakah, bilakah, bagaimanakah, dan mengapakah. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu. Abang Atoy, yaitu Encik Jumat, berhasrat untuk membuka perniagaan makanan. Namun begitu, hasratnya terhalang kerana dia kurang keyakinan diri. Keadaan ini menyebabkan dia berasa bimbang jika gerai makanannya nanti gagal menarik perhatian pelanggan. Ayah Encik Jumat dapat menyelami perasaan anak bujangnya. Sebagai orang yang telah masak dalam selok-belok perniagaan, beliau memberikan buah fikiran. Jadi daripada gambar ini kita lihat dulu gambar pertama. Apakah, mulai persoalan apakah, yaitu lihat apa yang mereka cari, yaitu bas yang telah rosak. Seterusnya kita gunakan persoalan kedua, di manakah. Jadi di manakah agaknya mereka mendapatkan bas itu. Jadi di situ kita boleh kembangkan isi untuk yang pertama ya. Jadi kita tengok contoh jawapan yang telah cikgu sediakan. Beliau, yaitu ayah Encik Jumat, mengajak Encik Jumat mencari bas yang telah rosak, yaitu bas ini, untuk dijadikan gerai makanan. Encik Jumat bersetuju kerana idea ayahnya itu sangat baik dan luar biasa. Jadi mereka mencari bas ini dan untuk dibeli dan dijadikan warung bas. Seterusnya kita tengok gambar yang kedua. Pekerja telah membaiki di dalam ruangan di dalam bas yang telah rosak itu. Jadi kita tengok jawapan yang sesuai. Setelah mereka membeli bas tersebut daripada pemiliknya, Encik Jumat mengupah pekerja untuk menghias dan mencantikkan rekaan dalaman bas untuk dijadikan warung bas.
Itu adalah contoh jawapan yang telah cikgu sediakan untuk gambar pertama dan gambar kedua. Jadi kita pergi pada slide seterusnya. Di slide seterusnya telah ada jawapan. Warung Bas Encik Jumat mendapat sambutan hangat daripada pelanggan. Para pelanggan amat tertarik akan konsep warung yang agak berbeza itu. Encik Jumat bersyukur kerana jerih perihnya telah membuahkan hasil. Okey, maksud jerih perih di sini adalah usahanya. Okey, usaha dan kepayahannya telah membuahkan hasil, telah mendatangkan manfaat kepadanya. Manfaatnya ialah ramai pelanggan datang ke gerainya kerana konsep gerainya yang unik, yang lain daripada yang biasa. Boleh faham? Jadi untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini sampai di sini sahaja. Untuk sesi seterusnya, cikgu telah sediakan soalan-soalan yang akan dimuat naik di dalam kumpulan WhatsApp kelas, ya. Jadi nanti soalan akan diajukan di sana. Baiklah, sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih.